Ini adalah kerana COVID-19 tidak mendiskriminasi. COVID ini tidak mengenal antara yang kaya atau yang miskin, majikan atau pekerja, peniaga atau pembeli, yang berada di bandar maupun yang berada di desa. Kesan COVID-19 dirasai oleh semua pihak. Apabila satu pihak terkesan, bermakna seluruh rantaian ekonomi ataupun economic change akan turut terkesan. Sehubungan dengan itu, rang undang-undang ini memperuntukkan platform pengantaraan ataupun mediation kepada pihak-pihak yang bertikai ataupun disputants untuk menyelesaikan pertikaian secara baik tanpa melibatkan proses perbicaraan undang-undang di mahkamah ataupun litigation. Pengantara atau mediators dengan izin akan bertindak sebagai pemudah cara atau facilitator bagi membantu pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan pertikaian. Ini menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk memastikan kedua-dua pihak diberi peluang sama rata bagi menyelesaikan pertikaian secara baik. Perjanjian penyelesaian yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak pula hendaklah ditandatangani dan perkara ini dianggap sebagai muktamad ataupun final serta ianya mengikat ataupun binding ke atas kedua-dua pihak. Rang undang-undang ini mengandungi 19 bahagian ataupun parts dan mempunyai 59 fasal ataupun clause dalam rang undang-undang yang akan dibentangkan ini. Secara keseluruhannya, rang undang-undang ini memperuntukkan kelonggaran akibat ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontrak, inability to perform contractual obligation seperti di bahagian 2 dan melibatkan pengubahsuaian, modification, peruntukan berkaitan dengan 14 akta-akta dan 2 ordinan-ordinan seperti berikut, iaitu Akta Had Masa 1953, Ordinan Hak Masa Sabah, Ordinan Hak Masa Sarawak, Akta Perlindungan Pihak Berkuasa Awam 1948, Akta Insolvensi 1967, Akta Sewa Beli 1967, Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Distress 1951, Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966, Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981, Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987, Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Akta Mahkamah Rendah 1948, dan yang ke-16 Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955, yang mana ianya dijelaskan dalam bahagian 3 sehinggalah bahagian 18 di dalam rang undang-undang ini. Bagi tujuan ini, saya ingin memaklumkan kepada Dewan ini, kerajaan telah bersetuju untuk memperuntukkan tidak kurang daripada 29 juta ringgit Malaysia bagi menyediakan perkhidmatan mediasi melalui Pusat Mediasi COVID-19 ataupun PMC-19 kepada orang awam dan syarikat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Proses mediasi yang akan dijalankan melalui PMC-19 akan ditanggung oleh kerajaan bagi tempoh 12 bulan mulai 1 Oktober 2020 sehingga 30 September 2021 berdasarkan kelayakan pihak-pihak yang ditetapkan, iaitu seperti berikut. Yang pertama, individu mestilah di dalam lingkungan B40 yang mana pendapatan isi rumah adalah RM4,360 Malaysia ke bawah. Yang kedua, individu dalam lingkungan M40, pendapatan isi rumah daripada RM4,361 sehingga RM9,619.
Yang ketiga, perusahaan kecil dan sederhana atau PKS yang berskala mikro, iaitu jumlah jualan tahunan kurang daripada 300,000 atau bilangan pekerja sepenuh masa seramai 5 orang atau kurang. Dan yang keempat, perusahaan kecil dan sederhana PKS berskala kecil, iaitu sektor pembuatan yang mana jumlah tahunan daripada 300,000 kepada kurang daripada 15 juta ringgit Malaysia ataupun bilangan pekerja sepenuh masa daripada 5 orang kepada kurang daripada 75 orang. Manakala sektor perkhidmatan dan sektor lain mestilah jumlah tahunan daripada 300,000 ringgit Malaysia kepada kurang daripada 3 juta ringgit Malaysia atau bilangan pekerja sepenuh masa daripada 5 orang sehingga kurang daripada 30 orang.